Satu. Yang ketiga, benda yang kita tak perasan dia merupakan satu nikmat Allah. Bila kita ada ibu, bila kita ada ayah. Banyak orang yang tak peduli dia ada ayah, dia ada ibu. Tunggu ayah dia mati, baru dia perasan pentingnya ayah dalam hidup. Saya ni, ayah saya meninggal umur saya 8 bulan. 8 bulan ayah saya mati. Apa perasaan ustaz jadi anak yatim? Bersyukur. Saya bersyukur sebab saya dilahirkan sebagai anak yatim. Sebab saya tak ada dosa dengan ayah. Saya tak ada dosa dengan ayah. Saya tak pernah tengking ayah saya. Tuan-tuan, berapa banyak tengking ayah tuan-tuan? Cepatlah. Lambat ni, masuk waktu satu suku. Kejaplah. Kasut hilang pula. Tu yang kasut di kaki tu apa? Ayah dah nyanyuk, marahnya ayah dia. Subhanallah. Saya tak pernah marah ayah saya macam itu. Saya tak pernah marah. Ayah, lain kali makan tu eloklah ayah. Pinggan tu mahal. Pecah pula pinggan tu. Hei, nanti beli pinggan plastik lah kat ayah. Tu yang iklan dalam TV hari raya tu, nanti ingatlah. Terketar-ketar ayah tu makan. Saya tak pernah halau ayah saya. Saya tak pernah hentak kaki dengan ayah saya. Bila tak dapat beli barang, bila ayah marah, saya tak pernah hentak kaki. Saya tak pernah hempas pintu saya dekat ayah saya. Berapa banyak di kalangan manusia sekarang berani hempas pintu bilik dengan ayah dia. Aiman, mesti sekejap. Apa? Cara jawapan tu. Aiman, apa? Dengan ayah kamu panggil macam itu? Dahaka punya budak. Mana boleh seorang anak kata apa? Apa? Bila ayah panggil, mak panggil, ya mak. Ini tidak. Mata tengok televisen, tapi mulut menjawab. Man, apa? Mata tu tengok TV. Jawapan mulut anak dahaka. Saya tak pernah jawab pada bapak saya macam itu. Bila bapak kata, kamu balik cepat sikit, jangan balik lambat. Orang tahu ha? Tahu balik lambat juga. Tahu ha? Tak payah cakap, orang tahu ha? Di belakang tu ada tu budak zaman sekarang ni. Cuba tuan-tuan tengok. Orang tahu ha? Cakap pula, orang tahu ha? Sepok saya lagi budak ni. Berapa banyak anak-anak hari ni tahu ha? Tahu ha? Dia tak tahu bapak tu nikmat dia. Dia berbakti pada bapak dia. Dia berbakti pada bapak dia. Dia berbakti pada ibu dia. Syurga. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada bapak yang uzur, tuan-tuan patut berebut bela bapak. Jangan biar adik-adik lain bela. Abang nak bela, abang nak cari pahala dengan bapak. Berapa banyak adik-adik lain yang tak mau bela, anak beranak tak nak bela bapak. Dia telefonnya abang dia. Halo. Alung belalah pula ayah, belalah pula mak ni. Acik tak boleh bela. Acik sibuk, korosos. Alung kerja sendiri. Belalah pula. Hei, kamu gila ke? Alung lagi sibuk pada kamu. Alung ni ngutik hutang, kamu tahu? Nama Alung pun Alung. Kejap Alung kerja orang, kerja orang, kerja Alung. Masing-masing tak nak bela bapak, tak nak bela mak. Bodoh betul. Kalaulah dia bela, berapa banyak pahala dia dapat. Tengok Kaabah pahala, tengok Quran pahala, tengok muka mak saja pun pahala. Tuan-tuan, tengok Quran saja pahala. Tu yang ramai tengok Quran, baca tidak lah. Dia sanggup menyembang dengan kaki 5 di luar, tak apa. Panas pun panas lah, janji jangan baca Quran. Kenapa kamu tak baca Quran? Udah tengok, kata dia. Kalau tengok pun dapat pahala, kalau baca satu huruf satu pahala. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya ustaz, saya memang cakap ustaz, saya memang tak ada lancar baca Quran ustaz. Betul cakap ustaz. Minta maaf lah ustaz. Sebab tu saya tak baca. Kalau kamu tak boleh baca, kamu panjangkan tengkuk kamu, dengar orang lain baca. Dia baca Quran, tuan-tuan duduk sebelah dia, panjangkan tengkuk. Apa salahnya? Dengar bacaan Quran pun berpahala.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kita dengar je. Kita tak boleh baca, kita dengar. Pahala dengar dapat. Ini dengar pun tidak, baca jauh sekali. Rugi tuan-tuan. Yang ketiganya, benda yang dapat pahalanya apa? Tengok muka mak. Kalau tengok muka mak pahala, cium tangan ibu, cium tangan bapa, basuh baju mak, basuh kain pelekat mak, basuh kain pelekat ayah, basuh kain batik mak. Apa besar pahala tuan-tuan? Suap nasi dekat mak, hantar lauk pada mak. Subhanallah. Hiburkan hati mak. Bawa mak pergi zoo, tengok monyet orang hutan. Naik kereta api pula, let's go to the zoo. Mak nunggu tengok. Apa salahnya tuan-tuan? Tapi setengah orang dia tak peduli. Telefon mak dia boleh kira, dalam bil tu boleh kira berapa nombor mak dia. Yang banyak makwa, pakwa, makwa, pakwa, makwa, pakwa, makwa, pakwa. Sedangkan mak yang melahirkan dia. Maka manusia ni tuan-tuan, bila mak dia mati, bila bapak dia mati, baru dia tahu sunyinya hidup tanpa bapak, tanpa ibu. Hari raya ni tuan-tuan, kita seronok balik kampung sebab mak masih ada. Tuan-tuan di sini yang mak dah tak ada ni tuan-tuan, tuan-tuan bayanglah macam mana mak sendiri macam mana. Hanya boleh tengok gambar je muka mak. Nak cium tangan dah tak boleh, nak cium pipi dah tak boleh, nak tidur atas riba mak dah tak boleh. Baru kita tahu macam mana mak. Dan itu kot kali terakhir jumpa mak di atas dunia. Di hari kiamat mungkin tak jumpa dah. Sebab tu tuan-tuan, yang mana masih ada mak, yang mana masih ada ibu, tolong layan elok-elok. Jangan tengking. Wala taqul lahuma uffin. Kita sekarang umur 60, mak kita umur 80, layan elok-elok. Jangan bercakap sambil kancing gigi dengan mak. Mak ni pun satu. Nampak? Tu anak dahka tu. Cepatlah mak, lambat betul. Orang tua ni dahaka tuan-tuan. Kadang-kadang pakak dengan isteri, marah mak. Mak abang tu apa lah tadi, geram no tengoknya. Sabar je lah, sementara orang tua tu hidup, dia mati senang kita. Astaghfirullahalazim. Boleh cakap macam itu, sabarlah lagi 2-3 hari orang tua tu, dia mati nanti senang kita. Besar isteri kah, besar suami kah, besar anak kah, besar mak dia tak fikir lah. Banyak tuan-tuan orang ni pukul mak dia. Saya sekarang tengah duk handlekan satu kes, anak pukul mak, sepak mak, terajam mak, saya masuk hospital mak ni. Baru sekolah menengah, sepak mak, pukul, tampar mak. Dia tak tahu mak tu mengandungkan wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Mak ni mengandungkan anak susah atas susah. Amain. Mak ni mengandungkan anak susah atas susah. Masya Allah, susah atas susah. Sebab tu tuan-tuan jangan bubuh anak nama wahnin. Wahnin tu susah, double susah. Dulu ada penyanyi nama Wahnin, memang susah sungguh tuan-tuan. Tak hilang ke mana dah sekarang ni. Bukan boleh buat nama anak Wahnin. Wahnin ni makna susah. Kita hentam pula buah anak Wahnin. Susah lah tu. Tuan-tuan bayangkan, isteri tuan-tuan mengandung, isteri kita mengandung, tuan-tuan bayangkan, sebulan setengah batu, setengah batu, 2 batu 3 bulan, 3 batu 4 bulan, 4 batu cukup 9 bulan. Tu dia batu besar ni. Berak bawa benda itu, tidur bawa benda itu, naik tangga bawa 9 kilo punya berat, 9 batu punya berat, 2 kilo 3 kilo dia duk tanggung tu. Kalau tuan-tuan lah mengandung tak beranak pun tuan-tuan susah. Kita ni suami-suami mengandung tak lahir-lahir, mengandung berpuluh tahun. Perut kita tu duduk atas harga motor. Tak apa mengandung macam itu, sebab tak ada baby dalam perut suami. Tapi isteri bila mengandung, subhanallah. Sebab tu bila isteri kita mengandung, sebagai seorang suami, kenapa tak doakan dia? Kenapa tak tolong isteri? Kenapa tak tolong isteri kita buat kerja? Ringankan kerja dia. Bila kita dah besar, kita pula jadi anak. Bila kita dah besar, kenapa kita tak ringankan beban mak kita? Jangan biarpun setitis air mata mak mengalir kerana perangai kita.
Ada anak lari daripada rumah sebab mak bapak tak bagi kahwin. Lari-lari tu, lepas ke Lombok. Lari lepas ke Bangla. Tinggal mak bapak. Mak bapak ni buruk macam mana pun anak. Bila anak balik, mak bapak terima balik. Tapi sebaik-baik isteri, sesayang-sayang isteri pada kita, bila bergaduh, bercerai talak 3, tengok muka pun tak mau lah. Cuba kita tengok orang bercerai tu. Bila bercerai habis bergaduh. Anak dapat kat aku, anak dapat kat hang. Nak jumpa anak pun tak boleh. Padahal dulu bercinta yang amat. Tapi dengan mak, buat jahat dengan mak, lari tinggal mak 10 tahun, 5 tahun balik, sujud kaki mak. Mak terima balik. Mak mana ada bercerai talak 3 dengan anak. Tapi anak sanggup buat pada mak bapak. Ni tuan-tuan yang Nabi sebut dalam hadis salasatun la yadkhulul jannah. 3 jenis manusia yang takkan masuk syurga. Aqulil walidayhi, anak-anak yang derhaka pada mak bapak. Yang kedua, mudminun khamrin, orang yang mengekalkan minum arak. Dan yang ketiganya, man qata'ar rahim, siapa-siapa yang memutuskan silaturahim, takkan masuk ke dalam syurga, malah tidak boleh mencium bau syurga. Anak derhaka, peminum arak, dan pemutus silaturahim. Ada tak 3 benda ni kita buat? Salah satu kita buat, ahli neraka kita, tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya pesan pada diri saya pun masih ada mak. Umur 76 tahun. Tua lah. Tolak pun tumbang. Tolak pun tumbang. Tengok muka dia. Tengok kedut di wajah dia. Kedut di tangan dia. Kurihnya tangan ni. Tangan ni lah yang duk cari rezeki untuk bagi saya makan. Tangan bapak kita hak kurih, hak kedut tu, bapak tu lah yang kerja tulang 4 kerat nak bagi kita makan. Sampai kita berjaya pada hari ni. Jangan lupa tu. Bapak kita hari ni berjalan tu bongkok-bongkok pergi masjid. Dulu badan dia tegak. Badan dia tegak cari rezeki. Sampai dia bongkok, dia masih cari rezeki untuk anak-anak dia. Bapak ni minta macam mana pun duit, bapak bagi duit. Mak ni minta macam mana pun dia bagi duit untuk anak dia. Ada gelang, dia buka gelang, gadai untuk anak dia makan. Bapak sanggup berhutang di kedai nak bagi barang untuk anak dia makan. Tapi hari ni, berapa banyak anak-anak yang sanggup hantar mak bapak dia pergi haji. Nak belikan motosikal untuk bapak dia pergi masjid pun tak nak. Nak belikan periuk karan untuk mak dia pun tak nak. Dok mak ni dok tak nak periuk pakai dapur gas. Kadang-kadang hangit, kadang-kadang lembek, kadang-kadang mentah orang tua tu masak. Tapi handphone bertukar sebulan 2 kali, 2 bulan sekali handphone bertukar. Tapi nak hantar pada anak, mak dia 500 sebulan pun dia tak sanggup. Inilah anak yang zaman sekarang, tuan-tuan. Satu nikmat besar. Tengok muka mak pahala, cium tangan mak pahala, cium tangan mak, cium tangan mak berpahala. Dia tak nak cium, dia tak nak tengok, dia tak nak buat baik, dia tak nak buat baik pada mak bapak dia. Tunggulah bila mak dia mati. Masa tu air mata darah pun tak guna. Goncang batu nisan pun tak guna lah. Minta ampun pada mak tak guna dah, tuan-tuan. Silap-silap hari bulan, bacalah doa tahlil. Tak sampai doa tahlil kamu tu, pasal kamu anak dahaka dengan mak kamu. Jadi tuan-tuan, yang mana masih ada mak bapak, mudah-mudahan tuan-tuan sayang pada mak tuan-tuan. Ingat, sekarang masih ada, mungkin kita tak terasa sangat. Tapi bila mati mak kita, bapak kita, baru kita tahu. Hidup ni sunyi, tuan-tuan. Tengok tilam dia, kita rasa sedih. Tengok kain pelikat dia, menitik air mata. Tengok baju mak, menitik air mata. Tengok bantal yang mak tidur pun menitik air mata kita. Sekarang memang kita tak menitik air mata. Kita kerah hati, kita tebal perasaan. Jiwa kita ni kerah hati. Tunggu mak mati. Masa tu nak minta ampun, minta maaf, mak dah tak boleh cakap. Masa tu nak minta maaf lah, mak dah tak boleh hangguk kepala. Minta tu nak minta ampun mak, tak boleh dah, mak tak boleh jawab dah panggilan kamu. Kamu bawa lah dosa kamu menghadap Allah di hari kiamat.
Ingat, tangan ni pernah kamu tolak mak kamu. Mulut ini kamu pernah tengking mak kamu. Mata kamu ni kamu pernah kecilkan mata kamu, tengok mak kamu tu kecil je nampak mak tu. Mata tu pernah buat dosa dengan mak kamu. Pemikiran kamu pernah kamu fikir kotor dengan mak kamu. Bilalah orang tua ni nak mati, nyebu orang tua ni. Pemikiran pun pernah kotor dengan mak. Subhanallah. Subhanallah. Mak makan nasi dengan ikan masin, kamu makan dengan ayam, makan dengan daging. Kamu tak pernah kisah mak kamu makan apa. Allah soal di hari kiamat. Kamu bawa anak-anak kamu makan nasi biryani tu, sepinggan RM20. Mak kamu RM20 makan sebulan. Allah soal di hari kiamat. Kenapa kamu lebihkan anak-anak kamu, isteri kamu lebih daripada mak kamu? Setitik air mata mak turun kerana jahat mulut dan jahat perangai kita pun Allah soal di hari kiamat. Tuan-tuan, yang mana masih ada mak, ini peluang untuk tuan-tuan minta ampun, peluang untuk tuan-tuan minta maaf. Yang mana dah tak ada mak, yang mana dah tak ada bapa, pulanglah pada tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita buat nuri tahlil pada dia, kita baca yasin sedekah pada dia, qul huwallah sedekah pada dia, mudah-mudahan sampai di hari kiamat berguna dan sampai dalam kubur dicerah dan dilapangkan kubur untuk mak bapak kita. Jadi tuan-tuan, saya ni dah berceramah di Malaysia ni, seluruh Malaysia ni 18 tahun dah. Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, semua tempat lah. Taman Melati ni baru hari ni datang, selepas 18 tahun. Jadi kalau nak jemput balik, tunggulah 18 tahun pula. InsyaAllah. Jadi terima kasih pada Cik Adi yang sudi jemput saya. Terima kasih pada Cik Aliah dan Jutaan Kuasa semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Sayanglah bapa, sayanglah ibu, kerana syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Takkan syurga kita kalau kita lawan mak bapak. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Takkan masuk syurga kalau kita lawan mak bapak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam musik program tiada setanding dia, insan paling berjasa. Senyum pada kita, senyum kat pula orang tua ni. Tiap-tiap hari kita kutuk dia. Satu hari dia cuti seminggu. Mana pula tak harusnya. Terus sedap pula kopi dia. Dah. Tiba-tiba orang beritahu, Kak Ros jatuh katil. Kita pergi ziarah di hospital. Daripada situ, bila pergi ke hospital, terdetik satu perasaan. Dulu tak suka, sekarang ambil nombor telefon. Awak kanan. Tak harus jawab kat rumah. Cuti lagi, sihat awak. Sakit lagi. Daripada itu sudah ada perasaan cinta. Orang yang paling kita tak suka kadang-kadang bertukar, itulah orang yang paling aku cinta sekarang. Tiap-tiap hari dia mengorak kita. Asal kita balik daripada sekolah, satu jantan mengorak kita dekat pondok bas. Hello miss, hingga poringga, nampak tu. Orang. Satu hari dia tak mengorak selama seminggu. Cikgu sekolah tadi rasa apa? Mana pula mama? Tak ada tak dengan orang tu. Besok pun tak ada. Minggu depan baru mama tu ada. Baru berbunga dalam hati cikgu ni. Ada juga. Daripada situ tuan-tuan dah datang perasaan. Daripada mana timbulnya? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama hingga kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai masa akhir nanti. Renungkanlah. Nampak? Tuan-tuan, itulah nama dia cinta. Pelik. Orang semua kata dekat dia, Rosli, aku tengok tak padah dengan kau Rosli.
Kalau kau naik motor bawa dia pergi kerja tau, tercongek tau motor kau tau. Berat gila kau tengok. Macam mana kau boleh berkenan kalau kau tak faham apa masalah dia? Aku suka pun, tapi gemuk sangat lah. Itulah kau tak faham. Gemuk lah bagus. Kalau ramai-ramai macam ini, senang jumpa tau kalau dia hilang. Subhanallah. Dia boleh cakap macam tu lah. Cinta. Cakaplah macam mana pun dia jadi buta dan buka. Nanti bila dah ada anak-anak tanya dekat ayah dia, ayah, mama mana? Tu, di belakang, di besar. Oh, mana tu? Tuan-tuan, cakaplah macam mana pun. Kalau hati sudah suka, habis. Habis. Kalau hati sudah suka, semua indah saja. Itukah tanda bunga kasih bermula di dalam jiwa. Memang benar kata Dinda, berkasih ada tanda, tetapi hati mana sanggup merana sepanjang masa. Tuan-tuan, bila hati dah suka, semua jadi elok. Sebab itulah Islam membataskan. Islam menghakkan semua benda. Nabi Adam duduk di dalam syurga pun ada hak. Makanlah Adam, minumlah Adam apa yang ada dalam syurga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu jangan hampir pokok ini. Nampak tuan-tuan? Dalam Islam dia ada hak. Dalam Islam dia ada undang-undang dia. Dia ada border dia. Jangan langkau daripada border dia. Kamu duduklah, minumlah dalam syurga ini, semua nikmat ada. Cuma satu benda, jangan hampiri pokok. Hampir jangan makan buah dia, lagi dilarang. Begitulah kita bila bercinta. Silakan bercinta. Cinta. Keharapan Adinda Rogaya semoga selamat sejahtera. Ada pun kekanda di sini. Itu dulu. Sama Tok Kado. Zaman kita sekarang lain. I love you. L-U-B, I love you, kata dia. Sekarang cintalah, tetapi ada border dia. Jangan sampai melepasi cinta pada Allah, melepasi cinta pada Rasul, dan melepasi cinta pada jihad pada jalan Allah. Dia sudah datang hak dia. Boleh bercinta pada isteri, boleh bercinta pada suami, anak-anak, manusia, mak bapak, cinta. Tapi jangan mengatasi cinta pada Allah. Allah nombor satu, cinta Allah. Jangan melepasi cinta pada Rasul, jangan melepasi cinta pada jihad. Kalau itu yang kamu melepasi pada tiga benda ini, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, nanti akan sampai bala pada kamu, kata Allah. Sebab itu ada sahabat Nabi yang baru kahwin, yang belum tidur lagi. Hari ini kahwin, hari ini datang perintah jihad, terus pergi berperang. Belum sempat sentuh isterinya, dia kata, Pak, semboyan perang tak sampai, aku nak bersama Rasulullah, tinggal dia. Isteri dia bercakap, pergilah ke kandung. Kalau agak-agak sekarang macam tu, dia mengajak bang semayang pula, dah azan-azan pula. Azan tuan, isteri jawab apa? Biarlah abang, biarlah Syekh Karim dia azan bang. Abang tu lagi rumah. Ya tak, ya juga kita nampak. Itu baru azan, baru semayang jemaah pun dah tolak. Bayangkan kalau berjihad. Berjihad pun pergi tuan-tuan. Pada nak bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Isteri ditinggalkan, suami disuruh pergi. Kerana apa? Cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta jihad. Bercinta silakan, tetapi jangan buat dosa. Itu
border dia. Jangan buat dosa. Tulislah SMS, jangan ada luncah di dalamnya. Jangan buat benda-benda yang haram dalam surat. Jangan buat benda-benda yang haram di dalam SMS. SMS lah benda yang baik-baik. Assalamualaikum, jangan lupa sayang. Silakan. Kamu SMS dengan siapa tu? Saya SMS dengan tunang saya, mak. SMS elok-elok. Nak MMS lah elok-elok. Nak WhatsApp lah elok-elok. Jangan dihantarnya gambar luncah. Jangan dihantarnya gambar tak elok. Jangan. Berapa banyak tuan-tuan yang bila bercinta, bila bertunang, hantar gambar macam-macam. Bila dah putus tunang, putus cinta, gambar itulah yang diwar-warkan dalam Facebook, dalam internet. Siapa salah sekarang? Sebab tu dia ada border. Bordernya apa? Jangan melangkaui untuk buat dosa. Ustaz, macam kita orang bertunang, okey. Macam kita orang boleh naik motosikal sekali, Ustaz? Tak boleh. Nak naik motosikal sekali, kahwin cepat. Tapi kita orang tak pegang, Ustaz. Macam bertunang saya, dia pegang carrier besi ke belakang. Saya pun dah handle kat depan tau. Tak boleh, faham? Ustaz, kalau macam kita naik kereta, duduk kat belakang. Jangan duduk depan, nanti masuk gear sama-sama dengan dia. Nanti dia tak pegang gear, dia pegang gear kamu pula. Yang belum faham, tak faham sudah. Ustaz, macam kita, Ustaz, saya nak tengok wayang, Ustaz, macam mana Ustaz? Boleh tak? Kahwin pergi tengoklah wayang. Tengok cerita yang elok pergi tengok. Tapi macam sekarang bertunang, Ustaz, boleh tak? Boleh tengok wayang. Pastikan bawa bapak dia dan mak dia. Dia duduk di sini, bapak dia duduk sebelah kamu, mak dia dan dia di hujung. Kalau kamu nak rambut bapak dia. Tak ada siapa yang marah. Habis tak marah, bapak dia siku pula dengan kamu. Tuan-tuan, jangan sampai melangkaui. Sebab itu, dia ada proses. Bercinta ini, tuan-tuan, dia akan melalui beberapa fasa, beberapa proses. Fasanya, di antara yang disuruhnya ialah proses penilaian. Apa makna proses penilaian, pengenalan? Namanya bertunang. Bertunang itu bukan satu benda yang mesti kita berkahwin dengan dia. Bertunang itu cuma menjadikan kita dihalang untuk meminang perempuan itu. Kami datang nak meminang anak pakcik. Boleh ke pakcik? Allahu Akbar, minta maaf, anak saya baru bertunang semalam. Astagfirullahalazim, kami tak tahu. Minta maaf, kami minta diri dulu. Tak apalah, sebelum itu saya minum dulu. Kita darah juga untuk dia. Kalau dah bertunang, haram dipinang. Tetapi tidaklah haram untuk dia berkahwin lain. Sah perkahwinan dia. Perkahwinan sah. Pakcik, kami datang nak meminang anak pakcik. Minta maaf, anak saya baru semalam bertunang. Lambat sikit je kamu ni. Tak apa, tak lambat. Saya nak tanya pada pakcik, berapa hantaran yang pakcik letak untuk dia? Pakcik letak 10,000. Saya bagi 20,000. Wow, pakcik tadi. Ini nama dia Husin Lempoyang. 20,000 pakcik. 20,000. Jadi kata dia, hukumnya adalah haram, tetapi sah pernikahan. Bukannya dia menghalang untuk kahwin, dia menghalang untuk dipinang saja. Dipinang itu pula boleh meminang jika belum bagi jawapan. Kami datang nak meminang anak pakcik. Okey, disiasat, menyembang. Baiklah, saya akan bagi jawapan minggu depan. Baiklah pakcik, harap-harap positif lah jawapannya. InsyaAllah saya cuba. Petang tu datang ke orang lain. Kami datang nak meminang anak pakcik. Boleh. Pagi tadi pun ada orang meminang, tapi saya belum bagi jawapan. Datang pula awak, boleh. Selagi mana belum bagi jawapan, siapa-siapa pun boleh minang. Ustaz, anak saya, nama saya Haji Dollah, Ustaz. Apa Ustaz Haji Dollah? Anak saya namanya Rabi'ah. Jadi ada satu orang bukan Islam meminang anak saya. Jadi macam mana Ustaz? Dia orang yang bukan Islam, dia pinang anak saya, Ustaz. Boleh tak boleh anak saya yang Islam bertunang dengan orang bukan Islam? Bertunang ke berkahwin? Bertunang, Ustaz.
Apa jaminan dia selepas bertunang? Dia akan masuk Islam, cuma dia nak cuk siap-siap. Takut orang lain ambil anak saya dulu Ustaz. Boleh tak boleh? Sampai tahap macam itu tuan-tuan, fiqh membicarakan boleh atau tidak boleh bertunang dengan orang bukan Islam. Yang bukan Islam berkahwin dah tentu tak boleh. Jadi begini tuan-tuan, proses pertunangan itu ialah proses penilaian. Sebab itu Nabi kata hubbuka li syai' yu'ma wa yusab. Bila kamu mencintai lebih daripada had, kamu jadi buta. Kenapa dalam bercinta, dalam bertunang jadi dosa? Sebab buta. Dia jadi buta. Walaupun dia cilik, buta. Apa maksud? Kejahatan dah jadi baik. Kita tengok tunang kita tak semayang, nampak dia tak semayang, kita nampak baik budak dia jadi buta. Kita tengok tunang kita ni Masya Allah tak tutup aurat, dengan pakai skirtnya, dengan pakai macam ni, kita kata cantik gila. Tu nama dia buta. Orang gila pun tak cantik-cantik, nampak tak jadi buta mata dia. Yang kedua, dia jadi pekak. Apa makna pekak? Nasihat sudah tidak didengari. Nasihat sudah tidak didengari. Dia jadi pekak. Siti, mak tak berkenal dengan boyfriend kamu, semayang tidak, apa pun tidak, macam mana Siti? Mak ni nanti lepas kamu Siti nasihat lah dia. Ada lah Siti. Yelah, kamu boleh. Baik, kita baca dah tentang kuliah kita bulan lepas. Kita buat tajuk Kekanda dengan Adinda. Dia kata di antara orang yang Allah Ta'ala laknat ialah orang yang takut pada isteri. Takut pada isteri ni bukan maknanya takut nak tegur isteri, melarang isteri buat jahat. Itu takut. Isteri ni buat jahat, tak berani nak tegur. Isteri ni lawan mak bapak, tak berani nak cakap. Isteri tak nak balik kampung jumpa mak bapak. Abang, saya tak nak jumpa mak abang, jangan balik sekali-sekali. Tak berani balik tuan-tuan. Maka laki-laki yang macam ini ditarik oleh Allah ke dalam neraka. Semalam ada satu ibu mengadu pada saya, anak dia dah 5 bulan tak telefon, tak mau balik, apa pun tak mau. Sebab isteri tak mau balik dan isteri larang balik. Tak nak balik satu, suami nak balik, isteri larang. Abang balik rumah abang jaga. Tak balik hamba Allah tu. Tak telefon, tak apa ustaz, tolonglah ustaz. Macam mana nak buat? Ustaz buatlah semayang hajat ke apa. Apa yang saya pula nak buat? Yang tak baliknya anak akak lah buat. Kita sikit-sikit ustaz buatlah ustaz. Ustaz pun buat. Kita tengok sehati berdansa, relax je. Mana boleh macam itu? Yang merasai kita, yang tak balik anak kita. Kita lah yang Allah terima. Tambah pula kita ni ibu. Tuan-tuan doa, minta dibukakan hati menantu tu. Minta dibukakan hati anak kita yang laki-laki ni, supaya bukan garang dengan isteri, bukan tegah dengan isteri, tapi tolong pegang hukum bila berhadapan dengan isteri. Cakap elok-elok, "Pak, dia tu mak abang, dia juga mak pak. Kita kena balik. Mak kita." Cakap elok-elok. Nak cakap yang itu pun tak berani. Dia kata, "Ustaz, sampai nak bagi duit pada saya pun takut-takut ustaz."
Kadang-kadang bila isteri dia ke dapur, cepat-cepat dia ambil duit dalam poket, bagi dekat mak dia, suruh mak simpan cepat-cepat. Takut isteri dia nampak, nanti isteri dia marah. Orang macam ni tuan-tuan, payahlah sikit. Ya, payah. Dia nak hidup payah. Mak tak reda, adik-beradik bergaduh dan sebagainya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qaumun tamlikuhum ra'ah. Artinya tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Nabi sebut mana-mana kaum yang dipimpin oleh orang perempuan tidak akan berjaya. Mana-mana kaum yang diperintah oleh perempuan takkan berjaya. Bukan nak menafikan perempuan tak boleh jadi pemerintah. Jadi payah tuan-tuan, jadi fitnah. Dia lawa jadi pemerintah, payah juga. Dia bujang jadi pemimpin, payah juga. Dia isteri orang jadi pemimpin pun payah juga. Orang perempuan boleh jadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin pada orang perempuan, lantik orang perempuan. Bila nak memimpin semua orang, laki-laki pun nak campur, payah. Tambah dengan sepak terajam politik ni lagi tuan-tuan, kesian kepada orang perempuan. Sebab itu Nabi sebut tak berjaya. Tuan-tuan tengoklah pada Bangladesh. Negaranya diperintah beberapa orang oleh orang perempuan. Apa jadi? Filipina diperintah oleh beberapa orang perempuan. Apa jadi pada Filipina? Macam-macam masalah. Canada diperintah oleh orang perempuan. Apa jadi? Yang ni yang Nabi sebut dalam hadis. Bukan nak menafikan kebijaksanaan orang perempuan, tetapi dalam bab nak menjadi imam, laki-laki itulah yang sesuai. Kerana semangatnya lebih, kekuatannya lebih, kekuatan fizikalnya, kekuatan jiwanya, dan tidak terikat dengan fitnah sangat-sangat. Yang perempuan ni macam-macam fitnah boleh buat. Tuan-tuan tengok kepada Sri Lanka tu, diperintah oleh keluarga perempuan berapa keturunan, kumara tunggal, daripada mak turun pada anak jadi apa. Begitu juga dengan India, Gandhi, Indira Gandhi, semuanya mati kena bunuh. Yang Nabi sebut pada kita satu tanda. Begitulah kalau kita di dalam rumah tangga diperintah oleh isteri. Nak main masjid pun tak boleh, isteri larang. Nak ke mana abang? Masjid. Malam ni Ustaz Kazim datang. Tak payah. Ustaz Kazim tu tiap-tiap hari ada. Mana ada sebulan sekali. Belilah CD dia tiap-tiap hari boleh. Tapi pasal malam ni abang, ini je malam dia abang. Tolonglah abang, I beg you. Dah beg ni pula yelah. Pasal malam lah aku. Inilah dipanggil tamlikuhum, diperintah. Patutnya dia bawa isteri dia datang. Kamu kena ikut abang, malam ni kita pergi kuliah. Bukan abang ikut kamu. Tapi bawang macam mana? Bawang dekat Giant ada. Kedai runcit bawah tu pun ada. Tapi saya nak beli ayam rangka. Pergi pasal malam, ayam rangka lah. RM3.5 dah lawa tuan-tuan. Mahal. Ayam rangka je. Masya Allah. Allahu Akbar. Tak kenyang pun makan ayam rangka tu. Kita beli ayam betul nanti. Kita beli ayam organik, kita goreng sama-sama. Yang penting mengaji dulu. Yang tu kontrol. Tapi janganlah tuan-tuan tak bawa langsung isteri tuan-tuan berjalan. Itu pun tak betul juga. Isteri kita pun nak berjalan juga. Tuan-tuan bawalah pergi pasar tani ke pasar malam, bawalah juga. Orang perempuan ni tuan-tuan, tuan-tuan tak payah bawa bercuti pergi pulau Gold Coast ke apa pun tak payah, tak apa. Pergi Australia pun tak payah pun tak apa. Pergi pasar malam pun cukup dah. Janji tuan-tuan pegang tangan dia, jalan pimpin sama-sama. Itu pun satu kebanggaan dah pada isteri. Sungguh tuan-tuan. Dia tak harap pun nak pergi Beijing ke apa ke. Kalau bawa lagi bagus. Tapi tak harap sangat pun. Cukuplah tuan-tuan bawa dia pergi pasar malam, pegang tangan dia, pimpin, tengok satu gerai sampai hujung, tawaf, patah balik, sa'i 7 kali. Sudahlah tuan-tuan. Terhibur dah hati orang perempuan. Tambah bawa anak-anak pula, lagi seronok. Letih ustaz, tak ada aircon, habis pasar raya besar. Pasar raya Maidin ke Giant ke apa ke api. Ambil isteri kita, buh dalam troli tu tolak. Cukup dah. Seperti yang saya selalu sebutlah pada tuan-tuan, orang perempuan ni katil tilam tak hebat pun tak apa, katil tak hebat pun tak apa. Dia boleh tidur atas lengan tuan-tuan pun cukup dah.
Tak dapat bantal empuk pun tak apa. Bantal ni lengan tuan-tuan tu. Masa tuan-tuan pun cukup lah. Tuan-tuan letak tangan dia main sini. Tuan-tuan peluk dia. Orang perempuan bangga habis dah. Besok aku buat bihun goreng kat suami aku. Dia fikir untuk besok dah tuan-tuan. Ini tidak tidur asyik-asyik. Dia duduk dekat sikit pun kita marah. Tengok TV duduk sebelah ni seronok dah tuan-tuan. Ni tidak. Bila dia duduk sebelah kita marah dia. Kamu tak boleh pergi tempat sana ke? Panas betul tak? Ya. Asyik aku duduk sini kamu datang. Asyik kamu datang aku duduk. Jangan cakap macam itu. Tuan-tuan, saya dah kata dah tuan-tuan, orang perempuan ni lembut. Tuan-tuan tak payah tengking-tengking dia. Tuan-tuan ajak dia balik, mesti dia balik dengan bahasa lembut aja. Tadi mak telefon, mak abang telefon. Kenapa? Dia ingat dekat kamu, lama kamu tak balik. Dia kata kalau kamu balik boleh kamu buat tom yam dekat dia. Dia rindu kamu gamaknya. Tak pernah benar pun telefon abang, hari ni pula tanya-tanya kamu. Isteri tu melembut hati dah. Tak apalah, besok free boleh lah balik, nampak. Senang je. Padahal mana dia mak ada telefon tuan. Bohong je. Bohong macam inilah yang dibenarkan. Bohong untuk melembutkan hati orang dan berbaik dengan orang lain. Janganlah tuan-tuan tengking dia tak balik. Asalkan mak kamu aja aku kena balik, mak aku tak balik, dah bergaduh. Tuan-tuan hanya perlu cakap lembut je. Tadi mak telefon, mak kena salam. Mak kata baliklah, rambutan dah berbuah, bolehlah petik. Itu pun isteri dah faham dah. Orang perempuan lembut, cuma kita tak sabar nak melayan orang perempuan.